رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعنا بما علمتناه فانظره إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita taufik dan hidayah kita dapat sama-sama kita menunaikan salat subuh secara berjemaah. InsyaAllah pagi ini kita akan menyambung kuliah subuh kita. Sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asmaul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. As'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim al-Malikul Quddus as-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabul Razzaqul Fattahul Alim al-Qabidul Basidul Khafidul Rafi'ul Mu'izul Mudhillus Sami'ul Basirul Hakamul 'Adil al-Latiful Khabir al-Halimul 'Azim al-Ghafurul Shakur al-'Aliyul Kabirul Hafizul Mubin al-Hasimul Jalil al-Karimur Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'isul Syahid al-Haqqul Wakil al-Qawiyul Matin al-Waliyul Hamid al-Muhsil Mublirul Mu'id al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum al-Wajidul Majidul Wahidul Ahadus Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Muakhirul Awwalul Akhir Zahirul Batinul Waliyul Ta'alil Barrut Tawwabul Karimul Afur Rauful Malikul Mukil Jalali wal Ikram al-Muqsitul Jami'ul Ghaniyul Muhyil Bari النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون ورفع عن ذكرك الغافلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang memilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Amin. InsyaAllah hari ini kita akan sambung kembali
Tarikh Al-Khulafa karangan Imam Sayyuti berkenaan dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab Al-Mulaqab bi Al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu. Sambungan daripada sejarah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa akhraja al-Bazzar an Qudamah bin Mas'ud an ammihi Utsman bin Mas'ud عن عمه عثمان بن مظعون قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا غلق الفتنة وأشار بيده إلى عمر لا يزال بينكم وبين الفتنة باب شديد الغلق ما عاش هذا بين أظهركم. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza ghalaqul fitnah." Ini penutup bagi fitnah. Wa asyara biyadihi ila Umar, dan Nabi buat isyarat bertunjuk kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala. Nabi kata dia ni penutup bagi fitnah. Nabi kata la yazalu bainakum wa bainal fitnati babun syadidul ghalaqi atau syadidul ghalaqi, akan sentiasalah ada di antara kamu dan fitnah itu pintu yang teramat kuat, tutupannya mana fitnah tak boleh masuk selagi mana dia hidup di antara kamu. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala. Betul lah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tak ada fitnah, zaman Umar fitnah tak berjaya nak dibangkitkan, dan sehinggalah beliau meninggal dunia dibunuh di zaman pemerintah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Utsman memerintah 12 tahun. 6 tahun pertama tak ada masalah. 6 tahun yang kedua ditakdirkan Allah berlaku berbagai-bagai masalah fitnah, dan akhirnya beliau pun dibunuh radhiyallahu taala anhu ajma'in. وأخرج الشيخان عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan daripada Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina ana na'im ra'aituni ala qalibin 'alaiha dalwun فنزعت منها إلى ما شاء الله ثم أخذها أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ثم جاء عمر بن الخطاب فاستقى فاستحالت في يده غربا فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى روي الناس وضربوا بعصا." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina ana na'im." Satu malam aku tidur, ra'aituni ala qalibin 'alaiha dalwun, dan aku bermimpi aku berada di sebuah telaga. Dekat telaga ni ada apa? Baldi. Timba. Fanazatu minha ila ma sya Allah. Dalam mimpi tu Nabi tarik apa? Baldi kan? Ya. Lama tak dapat telaga nak tahu benda pun. Benda tu pun tak tahu guna apa. Nabi pun angkat baldi air tu. Masya Allah, mana banyaklah. Bawa naik, cuba, lepas tu ambil lagi, banyak. Kemudian dalam mimpi tu tunjuk, datang pula Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Bakar ambil dalam 2 baldi, 1 baldi ataupun 2 baldi macam tu. Dan pada masa dia tarik tu tak berapa kuat. Ya, Abu Bakar tarik. Wallahu yaghfiru lahu, semoga Allah mengampunkannya. Kemudian dalam mimpi itu datang Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Fastahalat fi yadihi gharban. Sayyidina Umar ni dia tarik baldi tu, baldi yang besar. Ada baldi mungkin dalam mimpi tu ditunjukkan bagaimana Umar ni menarik baldi yang besar.
banyak tarik. Maka Nabi kata, falam ara amqariyan minan nas yafni faryahu, maka aku tidak melihat orang yang lebih cerdik dari kalangan manusia yang boleh membuat sebagaimana perbuatan Umar. Hatta rawiyan nas, sampailah manusia yang ada dalam mimpi itu, orang ramai minum, ramai dapat minum. Wa darabu bi'atan, dan darabu bi'atan ni maksudnya, atan ni maknanya tempat unta berehat. Maksudnya zaman Umar bin Al-Khattab, negara Islam tersebar luas. Jadi unta ni kan kalau pergi jauh dia akan berehat satu tempat, dia pergi jauh dia akan berehat satu tempat. Jadi tafsiran mimpi tu, Abu Bakar tarik 2 baldi, maknanya dia merintah tak lama, lebih kurang 2 tahun setengah radhiyallahu taala anhu. Tapi Umar bin Al-Khattab dia menarik baldi yang banyak dan baldi yang besar, menunjukkan dia merintah lama, ya, lebih kurang 10 tahun. Dan masa itulah negara umat Islam tersebar sampai ke Parsi, Afrika. Faslun fi aqwali sahabati wa salafi fi, antara perkataan para sahabat tentang Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ma ala zahri al-ardi rajulun ahabbu ilayya min Umar. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini selepas Rasulullah SAW yang paling aku sayang kecuali Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qila li Abi Bakr fi maradih, ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar ketika dia sakit, madza taqulu li rabbika wa qad walaita Umar. Wahai Abu Bakar, apa kau nak jawab di hadapan Allah bila kau melantik Umar bin Al-Khattab jadi pengganti kau? Sebab masa Abu Bakar lantik Umar ni, ada orang tak puas hati, tak setuju. Sebab orang tak setuju ni bukan zaman sekarang, zaman sahabat pun dah berlaku dah. Sebab Umar ni kan garang, strict orangnya, tak bagi can. Memang orangnya Umar kan, radhiyallahu ta'ala anhu, semua orang tahu. Jadi orang tanya, apa kau nak jawab kepada Allah besok? Jadi lantik YB, lantik Perdana Menteri, lantik pemerintah ni bukan benda yang tak ditanya, ya. Yang pernah memangkah-mangkah, ada pengalaman memangkah tu, dia bukan saja kau mangkah, besok kertas sunnah tu ditunjuk di depan Allah Ta'ala, kan? Kau mangkah apa? Bulan ke, Daceh ke, PKR ke, semua tu ditunjuk di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa kau mangkah ni, kenapa kau pilih ni? Kau standby je dah jawapan. Standby. Masa-masa yang pernah mangkah-mangkah tu, tak kira zaman-zaman jahiliah ke, zaman dah berubah ke, semua sediakan jawapan. Kenapa kau pilih pemimpin macam ni? Apa alasan kau? Engkau jawab besok. Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Aqulu lahu walaitu alaihim khairahum. Aku telah melantik sebaik-baik manusia di antara manusia yang ada di zaman Rasulullah SAW. Jadi Abu Bakar, dia dah tahu dah, bila dilantik Umar ni, dia dah ada dah jawapan dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam kita pernah cerita kan, bila orang tanya dekat Umar, siapa nak ganti engkau wahai Umar? So Umar dah tenang. Umar kata, in sa'alani Rabbi, kalau Allah tanya kepada aku, siapa yang aku ganti, aku akan jawab. Siapa dia? Lupa lah. Layulah kurang. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala. Aku akan jawab, ya Allah, aku lantik Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala. Kalau Allah tanya lagi soalan yang kedua, kenapa kau lantik Abu Ubaidah bin Al-Jarrah? Aku akan jawab, ya Allah, sebab Nabi bersabda, likulli ummatin amin, wa aminu hadhihi ummah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Sebab Nabi kata, setiap dalam umat itu ada orang yang paling amanah, dan orang yang paling amanah di kalangan umatku Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala. Pilih pemimpin, pilih menantu, semua tu, pilih kerja, semua tu kena tanya belakang.
standby lah kita dengan jawapan-jawapan yang kita rasa-rasa agak-agak boleh lepas di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat yang lain, Umar kata, kalau ikutkan aku nak lantik Muaz bin Jabal. Kenapa nak lantik Muaz bin Jabal? Sebab Umar kata ajazatil mar'atu an tarida misla Muaz bin Jabal. Umar kata dah tak ada dah orang perempuan yang boleh mengandungkan. Tak ada dah orang perempuan yang boleh beranakkan seperti Muaz bin Jabal. Dia seorang yang muda, yang alim, yang amanah. Radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. وأخرج الطبراني عن عمير بن ربيعة أن عمر بن الخطاب قال لكعب الأحبار. Daripada Umar bin Rabi'ah, satu hari Umar bin Khattab tanya kepada Ka'ab al-Ahbar, "Kaifa tajidu na'ti?" Qala, "Ajidu na'taka qarnan min hadid." Qala, "Wa ma qarnun min hadid?" Qala, "Amirun shadidun la ta'khudhuhu fillahi lawmata la'imin." Qala, "Thumma mah?" Qala, "Thumma yakunu min ba'dika khalifatun taqtuluhu fi'atun zalimatun." Qala, "Thumma mah?" Qala, "Thumma yakunu bala." Dan Imam Tabrani menceritakan daripada Umar bin Rabi'ah, satu hari Umar bin Al-Khattab tanya kepada Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ni seorang ulama Yahudi yang masuk Islam. Umar tanya dekat dia, "Kaifa tajidu na'ti?" Macam mana kau mendapati aku? Aku ni macam mana? Ada riwayat sebut, dia tanya soalan ni, ada tak perangai buat aku ni dalam kitab-kitab Taurat ke, ada ke tidak? Ka'ab al-Ahbar kata, "Aku tengok kau ni wahai Umar, sifat kau ni macam qarnan min hadid, tanduk daripada besi." Umar kata, "Benda apa? Tanduk besi?" Tanduk besi. Apa benda makna tanduk besi tu? Qala, Ka'ab kata, maksudnya amirun syadidun, kau ni seorang ketua yang kuat. Syadid ni antara maknanya yang garang. La ta'khudhuhu fillahi lawmata la'imin, kau ni seorang yang tidak peduli kepada Allah celaan orang yang nak mencela. Umar kalau dia nak buat, dia buat. Orang katalah benda ke dia, selagi mana benda tu boleh, benda tu tidak bercanggah dengan hukum hakam dan benda tu mendapatkan keredaan Allah Ta'ala, dia akan buat. Dia tak akan peduli orang nak kata apa, katalah. Ini Umar bin Al-Khattab, kita fikirlah 8 kali. Kau katakan, lala langsung tak buat. Dan kita macam tu. Yang peliknya, benda baik, kalau benda maksiat tak tunggu pula orang nak kata, buat aja. Bukan kita seorang, orang pun buat juga. Kata macam tu. Angang kau apa boleh. Lepas tu Umar tanya, "Sumamah?" Lagi apa dia? Qala, "Summa yakunu min ba'dika khalifatun taqtuluhu fi'atun zalimah." Lepas pada kau ni Umar, akan ada khalifah yang akan dibunuh oleh kumpulan yang zalim. Umar kata apa lagi? Kemudian apa akan berlaku? Kemudian berlakulah bala bencana. Fi muwafaqati Umar radhiyallahu ta'ala anhu, antara perkara-perkara yang Allah Ta'ala mempersetujui perbuatan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kita pernah cerita dulu, tapi kita ulang balik pasal kebetulan sampai ke cerita ni. Setengah ulama kata lebih daripada 20 ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala ni bersetuju dengan Umar. Bukan maknanya Allah bincang dengan Umar, bukan itu. Maknanya Allah Ta'ala mentakdirkan apa yang Sayyidina Umar nak tu berlaku. Ya? Maknanya kalau Umar kata benda ni tak elok, Allah turunkan ayat bersetuju dengan Umar bin Al-Khattab. Bukanlah Umar, jangan pula kau salah faham. Kau ni faham ke tidak cerita aku ni lalu semacam dia buka kuantor kat Semamai buat kerja tahu. Okey tuan-tuan, jadi ada benda-benda yang Umar rasa tak elok dan Allah turunkan ayat, betul apa yang Umar buat ni semua.
Dia kata dekat sini, wa akhraja Syaikhan an Umar qala, Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim radhiyallahu ta'ala anhu cerita, Umar sendiri sebut, wafaqtu Rabbi fi thalathin. Allah wafaqtu Rabbi, makna Allah bersetuju dengan permohonanku pada 3 perkara. Yang pertama, qultu ya Rasulullah, law ittakhadna min maqami Ibrahim musalla. Satu hari Umar kata ke Nabi, ya Rasulullah, boleh tak kalau kita jadikan maqam Ibrahim ini sebagai tempat sembahyang? Maknanya sembahyang, kan orang sembahyang kat Kaabah kan. Umar kata, boleh tak kita sembahyang di belakang maqam Ibrahim? Itu cadangan Umar. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 125, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Maka jadikanlah maqam Ibrahim itu sebagai tempat sembahyang. Itu yang pertama. Yang kedua, Umar cerita lagi, wa qultu ya Rasulullah, yadkhulu ala nisa'ika al-barru wal-fajiru falau amartahunna an yahtajibna. Aku kata, ya Rasulullah, orang yang jumpa engkau ni ya Rasulullah macam-macam pesen manusia. Ada yang elok, ada yang tak elok, ada yang beriman, ada yang tak beriman, ada yang saleh, ada yang taleh, macam-macam rupa. Jadi aku rasa elok isteri-isteri kau ni berhijab, maknanya tutup muka, menjaga kemuliaan seorang sebagai isteri Nabi. Itu Umar ni dia berasa macam tu. Tak kena ni orang masuk rumah Nabi, orang tengok isteri Nabi, tak kena ni. Umar dia berasa macam tu. Radhiyallahu ta'ala anhu. Isteri orang lain lantak engkau lah, tapi isteri Nabi ada kemuliaan. Ini ummahatul mukminin, ibu-ibu kepada orang-orang beriman. Jadi Umar kata tak betul ni. Isteri Nabi ni dia ada kemuliaan yang tersendiri. Maka Allah Ta'ala pun turunkan ayat hijab. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Bila kamu minta sesuatu dengan isteri Nabi ni, minta daripada belakang hijab, tutup. Mana ada tirai, ada langsir, minta macam tu. Jangan berdepan dengan isteri Nabi. Itu Allah turunkan dalam surah Al-Ahzab ayat 53. Kemudian yang ketiga, Umar kata, yang Allah turunkan ayat sebagai menyokong permohonan aku ini, wajtama'a nisa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghirah. Pernah isteri-isteri Nabi ni berpakat cemburu dengan sebab adalah seorang isteri Nabi ni yang Nabi sayang, kan, ceritanya panjang yang kita dah cerita dulu. Kemudian isteri-isteri ni macam buat pakatan sama-sama dia lah kan. Sebab Nabi ni bila pergi dekat salah seorang madu dia, Nabi ada makan madu. Isteri dia ni, cawangan-cawangan Nabi ada seorang isteri tu, dia bagi Nabi madu. Jadi isteri-isteri lain semua jealous. Sikit-sikit madu, sikit-sikit madu. Jadi dia pun pakat-pakat, kalau Nabi pergi kat rumah kita nanti, bila Nabi cakap, dia kata, bawa apa ni? Dia nak khabar bau Nabi tu busuk dengan sebab minum madu tu. Jadi bila Nabi balik, dia kata, pasal makan apa busuk ni? Busuk, Nabi kata, busuklah. Padahal madu mana busuk, tapi biasalah kan, dia orang ni jealous. Madu tu lah yang gini, madu ni lah yang macam ni. Jadi Umar marah. Umar kata, korang antara yang buat kerja ni anak dia lah Hafsah, kan, radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Faqultu, maka Umar kata dekat Hafsah ni, asa rabbuhu in talaqakunna, korang ni jangan mamai tau. Entah nanti Allah Ta'ala arahkan Nabi suruh ceraikan korang. Bila Allah suruh Nabi ceraikan korang ni, Allah akan ganti untuk Nabi SAW, ayubdilahu azwajan khairan min kunna. Allah akan bagi kepada Nabi isteri yang lebih bagus daripada kamu. Maka Allah pun turunkan ayat dalam surah At-Talaq ayat yang kelima. Ini antara 3 benda yang Allah turunkan ayat menyokong perbuatan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa akhraja Muslim an Umar, dan Imam Muslim menambah lagi daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, wafaqtu Rabbi fi thalathin. Allah bersetuju denganku dalam 3 perkara. Yang pertama ayat hijab,
Yang kedua ayat berkenaan dengan tawanan perang Badar yang kita semua dah biasa dengar dah tu, dan tentang maqam Ibrahim. Okey. Wa fi tahzib bin Nawawi, dalam karangan kitab At-Tahzib karangan Al-Imam Nawawi, nazala al-Quran bimuwafaqatihi fi asra Badr. Benda yang sama juga, Allah turunkan ayat di dalam Al-Quran bersetuju denganku dalam isu tawanan perang Badar. Yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan hijab. Yang ketiga tentang maqam Ibrahim. Yang keempat fi tahrimil khamri, pada mengharamkan arak. Kita tahu arak ni diturunkan ada 4 ayat. Ya. Oleh kerana orang masyarakat Arab ni minum arak ni macam minum teh, ya. Macam Arab minum teh. Kita Melayu tak ada minuman rasmi. Kita minuman rasmi apa? 100 plus. Tak. Ya. Kita minum belaka teh tarik, kopi, tokak Ali Power Ranger, tokak Ali Power Supply, kan, kopi janda, kopi tak janda, kopi duda, kopi mak lampir, tak apa-apa semua. Kita tak ada minuman rasmi. Arab tak, Arab syai. Jaranglah kau tengok Arab minum kopi. Arab minum kopi juga syai, tapi ada musim-musim. Musim kahwin, minum kopi. Kopi tu pula sikit hujannya, pahit gila gua tu. Kalau minum tu bengok bal-bal orang laki daripada kopi Arab. Jadi Arab minum kopi tu ada majlis perkahwinan boleh minum sikit, jadi minum. Nescafe pun jarang sangatlah. Arab moden-moden je baru nak berkenalan dengan Nescafe. Diorang ni tak masuk dengan syai. Syai itu pun syai je lah. Bila orang Melayu pergi dekat buka, kan, lepas tu order teh tarik lah apa benda, barulah diorang tahu rupanya ada teh ni bercampur dengan susu. Itulah keluar bid'ah teh tarik, tuan-tuan. Asalnya teh tarik ni dia tidak ada susu. Asalnya teh ni dia taste saja. Datang orang Melayu, belasan teh tarik satu, kan. Tak kabur je kita ni memang pakar bahagian bid'ah-bid'ah ni. Jadi orang Arab ni minuman dia syai. Satu lagi Arab ni dia tak akan minum syai yang teh yang dah sejuk. Bagi orang Arab, minum teh sejuk ni air yang amat sangat. Sebab tu kita kalau ada tetamu Arab, dia datang, kan, kau jangan bagi teh ais, balik ke kepala kau orang. Dia taklah balik, dia mesti berasa hati punya. Ataupun buat hidang teh tu dah sejuk, air orang Arab, ya. Kalau sebab tu Arab dia takkan minum. Kita makan, ya. Dah makan tu, barulah dia minum syai. Bila dia datang kat sini dia boleh, orang Melayu ni minum dulu makan, air lah tu, air order air tu, lepas tu makan, lepas tu order air lagi. Orang Melayu patut banjir tengah air. Jadi orang Arab macam tu, ya. Kita Melayu campur semua. Zaman dulu arak tu minuman harian, rutin, tak ada benda arak. Lalu Allah Ta'ala nak buangkan kebiasaan minum arak ni, Allah turunkan ayat. Allah kata wa minan nakhili tattakhiduna wa minan nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasanan. Daripada korma, daripada anggur, kamu buat dua benda ni, makanan dan minuman. Okey, Allah cakap macam tu. Lepas tu lama-lama kemudian orang Arab ni bila minum arak, dia dah jadi something, kan. Jadi mabuk, mamai. Sehinggalah berlaku satu kes bila sahabat ni sembahyang, lepas minum, dia ada buat kenduri lah. Buat kenduri, lepas tu minum arak. Lepas minum arak, seorang sahabat jadi imam, kan. Allahu Akbar. Macam tu. Mabuk sembahyang juga, kau jangan main-main. Kalau dah mabuk dah, kau folikup je. Memang pun baca Fatihah, okey. Bila time kuliah ayyuhal kafirun, tertukar terbalik. Kuliah ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budu. Dia kata macam tu. Orang kata la a'budu, dia kata a'budu. Maknanya katakan kepada orang kafir, aku sembah, biar aku sembah. Sudah. Jadi sahabat yang tak mabuk kat belakang bertegur, subhanallah, apa benda, kan. Rupanya imam sudah kena nalika punya kata. Habis sembahyang, ya, sahabat kata macam mana sembahyang ni, saya member baca dan mengaku. Allah pun turun ayat yang kedua,
Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, jangan kamu sembahyang kalau ketika kamu mabuk. Ya, Allah tak haramkan lagi arak masa tu, tapi tegur, jangan sembahyang kalau mabuk sehinggalah kamu tahu apa yang kamu cakap. Okey. Sahabat pun bila turun ayat ni masih minum lagi kan, tapi minum lepas sembahyang. Lepas sembahyang minum, nenong. Tapi bila nak sembahyang tak minum, aku ada kesan. Lepas minum, berlaku pula satu kes yang kedua, ketiga kan. Kesnya ada para sahabat ni minum juga. Bila minum, bila mabuk, dah mabuk, bergaduh antara Al-Muhajirun dan Al-Ansar. Muhajirin bergaduh dengan Al-Ansar. Al-Ansar orang Madinah, Muhajirin orang Mekah bergaduh. Ungkit-ungkit, lepas tu main ke berbapak ni, berbapak aku ni, berbapak aku, gaduh-gaduh, sehingga hampir-hampir berlaku peperangan. Lalu Umar bila tengok benda macam tu, Umar kata apa? Ya Allah, kau turunkanlah ayat haramkan terus arak ni. Ya Allah, turunkan ayat haramkan terus arak ni. Ya, Allah Ta'ala pun turunkan ayat, ya apa ni? Hurrimat alaikum la innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya arak, judi, menenung nasib, berhala, semua ni perbuatan syaitan, maka jauhkanlah benda-benda macam ni. Bila turun ayat ni, sebelum pada tu turun satu lagi ayat, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada kau wahai Muhammad, apa hukum arak dan judi ni? Allah kata, qul, katakan wahai Muhammad, fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka tanya kepada kau wahai Muhammad tentang hukum arak dan judi, apa hukumnya? Ini dululah, mula-mula lagi ni ha. Maka jawab, hukumnya ismun wa manafi'un. Dosa pun ada, manfaat pun ada juga. Dosa, manfaatnya ialah segi perniagaan. Orang kalau buat apa kedai smart tu, spot toto lah, benda mesti ada pelanggan, ada untungnya. Minum arak pun macam tu juga. Toki arak ni mesti ada pembeli dia. Tak pernah tak laku lah kilang arak tu kan. Kasbeng tu berniaga 10 tahun tak pernah rugi tuan-tuan. Macam untung aja. Ada manfaat segi keuntungan duit, tapi urusalah benda macam tu. Jadi ayat ini diturunkan dulu. Kemudian yang last sekali Allah kata, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Allah pun letak innama, sesungguhnya arak, judi, berhala, menenung nasib merupakan najis daripada perbuatan syaitan, maka jauhkan benda macam ni. Ya, bila turun ayat keempat diharamkan arak, para sahabat pun tongging terbalikkan tong-tong arak dekat Madinah, sampai disebutkan dalam sejarah arak tu mengalir di bandar Madinah macam mengalirnya anak-anak sungai. Banyak sangat sampai masuk ke dalam Masjid Nabawi dan sebagainya. Semua buang belaka. Intahaina, sahabat kata intahaina, kami berhenti ya Allah, kami berhenti ya Allah. Berhenti tak minum-minum. Bagus sahabat Nabi, terus tak minum. Dah cukup. Lama sangat dah kita mabuk. Cukup. Pecahkan belaka tong-tong arak. Dia pun tak minum. Tak minum. Sampailah akhirnya minum balik. Bila BN merintah Malaysia tuan-tuan, keluarlah kilankas bangku air tu kan, dengan satu lagi dekat mana, jenis start dekat Federal Highway. Itulah puak-puak Arab jadah ni yang mengubah hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Besok kau jawab depan Allah. Kau jawablah besok depan Allah. Okey, itu antara cerita berkenaan bagaimana Allah Ta'ala menurunkan ayat yang paling akhir berkenaan dengan pengharaman arak. Allah kata, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Ya Allah, jelaskan kepada kami, turunkan kepada kami tentang arak ini penjelasan yang melegakan kami. Udahlah tu, Allah pun turunkan ayat.
Qal wa an Anas qala qala Umar wafaqtu rabbi fi arba'in. Antaranya lagi Umar sebut Allah mempersetujui kepadaku pada 4 perkara. Nazaltu fi hadhihi al-ayah, Allah turunkan ayat ini kepada aku. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Falamma nazalat qultu ana fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Di dalam suratul Mu'min ayat yang ke-12 Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sesungguhnya kami menjadikan manusia daripada campuran tanah liat. Umar bila dengar ayat itu turun, spontan Umar jawab, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Umar kata macam tu. Dan Allah pun turunkan ayat lepas pada itu sambungannya, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Antaranya lagi dalam riwayat yang disebut fi qissati Abdullah bin Ubay qala ma tufi Abdullah bin Ubay du'iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-salati alaihi faqama ilaihi faqultu hatta waqaftu fi sadri faqultu ya Rasulullah aw ala adubillahi ibn Ubay al-qa'ili yawmi kaza wa kaza wallahi ma kana illa yasiran hatta nazalat wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Surah Taubah ayat 84. Ini pun kita dah biasa dengar cerita ni. Bila wafatnya Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik Madinah, datang anak dia kan, nama Abdullah bin Nabi. Ya Rasulullah, bapak saya dah wafat, bapak saya dah meninggal, tolonglah ya Rasul, doakanlah bapak saya. Nabi ni pergi ke jenazah Abdullah bin Ubay. Nabi pergi ziarah jenazah. Dia bukan nak pasal nak meraihkan anak dia kan, anak dia kan sahabat Nabi yang baik, yang istiqamah. Nabi tengok jenazah Abdullah bin Ubay tu biasa je. Dia mati tu mati biasa. Dia taklah berubah jadi cicak ekor ke, jadi biawak ke, jadi buaya. Tak, itu dia mati tu. Dan Nabi pun pergi kan nak sembahyang. Bila nak pergi sembahyang, Umar datang kan. Umar kata jangan. Umar kata dalam hidup aku tak pernah buang terbiat kecuali masa tu. Mana aku berdiri depan Nabi kata, ya Rasulullah, atusalli alaihi, kau sembahyang atas orang macam ni. Ini kan munafik ni, dia buat macam-macam dekat kau. Umar tak bagi Nabi sembahyang. Nabi kata tak apalah Umar, dia umat aku, kesian ke dia, biarkan aku sembahyang. Umar pun ke tepi, Nabi pun sembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Elok lepas Nabi sembahyang tak ada berapa second, Nabi sakit kepala. Tu makna wahyu dah turun dah tu kan. Wahyu pun turun. Allah kata wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Allah kata lepas pada ni wala tusalli, jangan sembahyang atas jenazah macam ni selama-lamanya. Maknanya orang munafik ni kau jangan sembahyang atas jenazah dia selama-lamanya. Wala taqum ala qabrihi, dan jangan kau berdiri atas kubur dia. Maknanya ziarah kubur pun jangan, biarkan macam tu. Sebab kau ni kufur kepada Allah dan Rasulnya dan mati dalam keadaan menjadi orang yang fasik, waliyadzubillah. Jadi kalau ada orang dekat Malaysia ni yang hardcore menentang Islam, istiqamah daripada muda sampai ke tua, sampai ke kojol menentang Islam, kalau dia mati tak payah dekat Fatihah, tak payah, buang-buang pahala je bagi dia. Biarkan dia sembahyang sendiri, dia mandi sendiri, dia golek dalam kubur sendiri, tak payah sembahyangkan. Kemudian berkenaan dengan sama juga tadi, berkenaan dengan Arab. Okey, antara ayat yang Allah turunkan lagi, lamma aktsara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-istighfar liqaumin qala Umar sawa'un 'alaihim fa anzala Allah sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfir Allah lahum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini beristighfar kepada satu kaum yang munafik lah, yang tak elok zaman Nabi. Nabi kasih kesian ke umat dia. Nabi memang kesian ke umat dia, tapi Nabi tak sebut umat dia, tuan-tuan.
masa nak wafat tu. Nanti aku jawablah. Ya, bab ummati ni nanti kita ni bukan nak gaduh dengan siapa-siapa tapi cerita tu kan tersebar daripada kita kecil sampailah ke tu. Kita orang cerita Nabi masa nak wafat tu last sekali betul ummati. Lepas tu Nabi meninggal. Anak nak cerita yang tu poin, bukan masa Nabi hidup Nabi pernah sebut ummati tu. Kan ada juga riwayat tapi lemah. Nabi sebut man li ummati, siapa nak jaga umatku. Lepas tu Jibril jawab, Nabi pun bagi jawapan. Nabi tak wafat lagi masa tu. Tapi yang tersebar dekat WhatsApp apa tu, last sekali tu kata ummati. Nabi pun wafat. Kan? Jadi cerita tu memang tak ada. Memang taubat kekok aku tak jumpa. Jadi kita nak buat kitab tu tak laranglah penuh bonnet kitab tu kan. Jadi pasal cerita tu dah masyhur sangat kan. Jadi bila kita tahu benda tu tak betul, kita nak betulkan betul. Dia bukan nak bertekak gaduh dengan orang, tak kan. Okey. Jadi Nabi ni sayang sangat dekat umatnya. Semualah Nabi sayang, orang Islam tak Islam, yang siapa munafik. Jadi Nabi ni susah hati. Nabi kata, ya Allah, ampunkanlah ada orang ni, ampunkanlah ada orang ni. Umar kata, ya Rasulullah, orang macam ni, pokok dia tak mati lagi, tapi dia buat salah dengan Nabi. Umar kata, sawa'un alaihim. Orang ni sama je kalau kau istighfar pun macam tu lah perangai dia orang nak berubah. Lepas Umar kata macam tu, Allah turunkan ayat dalam surah Al-Munafiqun, sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum. Allah turunkan ayat sama sahaja, sama ada kau istighfarkan kepada mereka ataupun kau tidak istighfarkan untuk mereka, Allah akan ampunkan dosa mereka. Antara ayat dia lagi ketika Rasulullah SAW tanya dekat para sahabat nak pergi perang Badar kan. Dia sampai dekat Badar tu, kita tahu cerita Badar ni. Jadi asal ceritanya bukan nak berperang, nak menyekat rombongan perniagaan Abu Sufyan yang balik daripada Syria balik ke Mekah. Jadi kita akan buat roadblock ni tu asal ceritanya. Tiba-tiba sampai dekat tengah jalan dapat berita rombongan Abu Sufyan dah selamat sampai Mekah. Yang akan datang ke Madinah ni tentera daripada Mekah nak menyerang Madinah. Sedangkan Nabi dan para sahabat tak prepare pun nak perang. Bawa je lah senjata, tapi senjata ringan. Bazooka tak bawa tuan-tuan, bawa rifle aja. Contohlah bom-bom tak bawa benda yang ringan-ringan aja. Macam mana ni? Dengar-dengar cerita musuh on the way. Kita nak balik ke Madinah ke ataupun kita nak terus lagi? Maka Umar kata, ya Rasulullah, kita keluar, kita lawan mereka, ya Rasulullah. Maka Allah turunkan ayat, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq, di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-5. Sebagaimana Tuhan kau telah mengeluarkan kau wahai Muhammad daripada rumah kau dengan kebenaran. Maknanya Nabi ini akhirnya keluar daripada Madinah dan berperang di Badar. Kemudian antaranya lagi ayat berkenaan dengan kisahul ifki, apabila orang memfitnah Rasulullah SAW tentang kisah Sayyidatina Aisyah dengan Safwan bin Mu'attal radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Jadi dalam kisah Harisatul Ifki itu kan panjang cerita dia. Bila Aisyah balik ke Madinah dengan Safwan, puak-puak munafik pun kata, berdua-duaan nampak kan? Ketua munafik kata apa? Agak-agak korang kalau lelaki perempuan gini boleh selamat ke? Dia kata macam tu. Jadi adalah orang-orang dekat Madinah ni yang lemah iman, dia kata, oh lah, mana mungkin boleh selamat kalau lelaki dengan perempuan berdua-duaan ni. Padahal tu Aisyah tu isteri Nabi. Orang pun buat cerita popek dekat Madinah ni, popek cerita tentang Aisyah buat benda tak elok dengan Safwan. Apa kata Umar bin Khattab? Jadi Nabi ni panggil sahabat bincang, macam mana, apa aku nak buat? Korang kenal tak Aisyah tu siapa? Apa kata Umar?
Man zawwajaka ya Rasulullah. Umar tanya, ya Rasulullah, Aisyah ni siapa yang kahwinkan kau dengan Aisyah? Nabi kata apa? Allah. Allah kahwinkan aku dengan Aisyah. Ingat lagi cerita tu? Ingat kan? Dan Jibril turunkan selai daun bagi ke Nabi. Wahai Muhammad, kau kahwin dengan perempuan ni di dunia, Allah dah nikahkan kau dengannya di langit. Kau cari perempuan ni. Maka Nabi SAW cari-cari, tak tahu siapa perempuan ni. Tanya dekat seorang makcik dekat Mekah, makcik kenal tak siapa ni? Milik siapakah gadis ini? Makcik dia kata, apa tak kenal ni anak di Bangkok. Lah, tak tahu pula Sayyidina Abu Bakar ada anak gini pun. Kan? Nabi pun jumpa Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kahwinkan aku dengan anak kau. Terperanjat Abu Bakar. Abu Bakar dia belang-belang gitu kan. Masalah Aisyah kecil lagi, bawah 9 tahun. Ya Rasulullah, macam mana aku nak kahwinkan dengan anak aku? Dia budak lagi kan. Maksud Abu Bakar tak sesuai tu maksud dia. Nabi tu seorang pemimpin. Kan Nabi ni nak berdakwah, nak berperang, nak memimpin negara. Aisyah tu budak lagi, mana lah reti. Sebab kata orang zaman tu, masak Maggi pun tak reti lah, macam tak reti benda. Kan? Nak jadi bini tu, jangan bayang bini pemimpin macam mana. Nak jadi bini YB contoh lah kan. Nak buat kerja tu, ni budak lagi. Apa kata Rasulullah? Kalau dia tak sesuai dengan aku, takkan Allah dah nikahkan aku di langit. Betul ke? Betul. Terus Abu Bakar, aku nikahkan kau dengan anakku Aisyah. Lepas tu kau balik nak cakap macam mana ke Aisyah ni? Mana nak buat? Tapi dah jadi bini orang dah ni. Kena serahkan dekat suami dia. Alah kata Aisyah, kau ambil taman ni bawa ke Nabi. Nanti jumpa Nabi kau cakap ya Rasulullah, Abah kirim salam, Abah cakap kalau elok, eloklah. Kalau tak elok nak macam mana? Jadi Aisyah tak faham. Aisyah ingat maksud tu buah tu, buah taman tu bagi ke Nabi. Ya Rasulullah, Abah cakap kalau elok, eloklah. Kalau tak elok nak macam mana? Maknanya buah taman tu, maknanya bukan buah taman Aisyah tu lah. Mana Abu Bakar hantar Aisyah ni, maksudnya kalau Aisyah ni elok, eloklah. Sesuai. Kalau tak salah macam mana, gitu maksudnya. Jadi Aisyah pun pergi budak kan, pergi rumah Nabi. Sampai rumah Nabi Ya Rasulullah, ni Abah bagi ni Abah kata kalau elok, eloklah. Kalau tak elok nak macam mana? Nabi kata elok, kami terima. Aisyah pun letak, Nabi pegang baju Aisyah. Apa ni tak baik? Nabi tarik baju dia. Apa ni tak baik, pegang-pegang orang ni. Lari dia. Dia pun balik, dia cakap, apa tak baik tau nak pegang kita. Abah kata, aku dah kahwinkan kau lah. Dah kahwin. Aisyah kata, merah muka aku ni. Tak pernah-pernah dalam hidup aku ni mana yang amat sangat. Itulah orang kata apa, perkahwinan surprise. Tak tahu apa benda. Tunang tak ada apa, tak ada WhatsApp, tak ada. Ini arahan Allah kan. Kahwin dengan Rasulullah SAW. Kita ada macam tu. Ada sesiapa pernah kahwin secara surprise, ada. Kadang-kadang tu berkenalan dekat 20 tahun, 12 tahun berkenalan. Kan? Ada orang bermurat 6 tahun. Kahwin 3 tahun bercerai. Ada macam tu. Ada juga yang kita tengok dekat televisyen itu kan. Dia bersekedudukan. Berapa tahun? 3 tahun dia bersekedudukan. Dalam kita kahwin lah. Dia kahwin tak sampai bulan bercerai. Tidak boleh. Sebab bersekedudukan ni benda sedap. Benda tak ada hukum. Benda tak ada tanggungjawab. Dia memang lasah aja kan. Bila dia ada tanggungjawab, dia panjang cerita, akhir bercerai. Itu macam. Okey. Jadi Umar kata, siapa yang kahwinkan kau ya Rasulullah dengan Aisyah ni? Nabi kata Allah. Apa kata Umar? Afanazunnu anna rabbaka dallasa alayka fiha? Apakah mungkin Allah buat benda yang palsu kepada kau ya Rasulullah? Aisyah tu orang baik ya Rasulullah. Maka Umar kata, subhanaka, hadha buhtanun azim. Umar kata macam tu. Maha suci Allah, ini merupakan pendustaan yang nyata. Mana orang kata ke Aisyah ni, ini semua pendusta belaka, pembohong belaka, jangan percaya.
Elok je Umar kata macam tu. Allah turunkan di dalam surah An-Nur ayat yang ke-16 Allah berfirman, subhanaka hadza buhtanun azim. Antara ayat yang Allah turunkan lagi, qissatu fi siyam lamma jama'a zawjatahu ma'na al-intibahi wa kana dhalika muharraman fi awal al-islam fanazal uhilla lakum lailatas siyam. Kisah satu malam dalam bulan Ramadan, Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu jama'a zawjatahu, dia bersama dengan isteri dia ba'dal intibahi, lepas daripada bangkit malam. Dulu syariat ni kan dia bertukar-tukar kan. Mula-mula awal Islam lain, macam Arab tadi lah. Dulu pun macam bab puasa. Dulu puasa ni tuan-tuan terpulang. Siapa yang larat puasa, puasa. Siapa yang tak larat tak payah. Tu dulu macam tu. Tapi yang tak puasa kena bayar compound. Jadi zaman tu sahabat kata, ada di antara kami yang puasa, ada di antara kami yang tak berpuasa. Sehinggalah Allah Ta'ala turunkan ayat, kutiba alaikumus siyamu, difardukan ke atas kamu berpuasa, faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa nampak anak bulan wajib berpuasa. Lepas tu semua kena puasa belaka. Okey. Jadi dulu siapa yang tidur malam, kan, tidur lepas isyak lah tidur, lepas tu terbangkit, lepas tu projek, lepas tu sahur, maka puasa dia tak diterima, batal puasa dia. Dulu macam tu. Jadi Umar besok cerita ke Nabi, ya Rasulullah, macam mana ni masalah besar ni, kan. Jadi kita orang ni kan jenis kerja siang, tak larat kan. Jadi malam tu nak projek ni dia kena ada energy tuan-tuan. Sebab dia kerja paling berat di dunia. Kerja paling berat di dunia projek lah. Mana ada kerja paling berat kecuali benda tu. Sampai tercabut seluar kan. Orang buat bangunan mana ada tercabut seluar. Orang gali terowong tak tercabut seluar tuan-tuan. Yang kerja tu kau jangan main-main. Ngeri. Jadi kena rehat. Bila dah rehat, pukul 3 pagi terbangkit. Bangkit 3 pagi nak projek lah kan. Jadi macam mana ni ya Rasulullah, ramai muka rumah tu, sahabat lain pun macam tu juga ngadu ke Nabi. Maka Allah turunkan ayat, uhilla lakum lailatas siyami ar-rafath ila nisaikum, ayat surah Baqarah ayat 187. Dihalalkan kepada kamu malam puasa tu ar-rafath ila nisaikum, kamu buat benda tu dengan isteri-isteri kamu. Malam tak ada masalah kan. Dan kau belasah sampai waktu duha. Allah turunkan ayat di atas tubuhanan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Seterusnya lagi, antara ayat Allah turunkan lagi berkenaan dengan man kana aduwan li Jibril. Ceritanya anna Yahudiyan laqiya Umar bin Al-Khattab faqala inna Jibril alladhi yadhkuruhu sahibukum aduwwun lana. Satu hari ada orang Yahudi jumpa Umar. Dia kata, wahai Umar, Muhammad cakap malaikat yang hantar wahyu dekat dia nama dia Jibril kan? Umar kata, ya. Apa kata Yahudi? Kita orang ni, kalau malaikat yang lain turunkan wahyu okey lagi. Oh, macam tu. Tapi kalau Jibril, sama banyak lah. Jibril tak ngam dengan kita orang. Kalau Israfil ke Mikail ke tu tak apa. Tapi Jibril no way man, kuang hajar suruh Yahudi ni. Dia buat Jibril tu macam sepupu dia je. Malaikat-malaikat lain buat macam pakcik-pakcik dia je. Maka Yahudi kata kalau Jibril kita tak boleh terima, malaikat lain boleh terima. Faqala lahu Umar kata, man kana aduwwun lillahi wa malaikatihi wa rasulihi wa Jibril wa Mikail fa inna Allah aduwwun lil kafirin. Umar jawab, sesiapa yang memusuhi Allah, malaikat-malaikatnya, Rasulnya, wa Jibril, Umar sebut nama Jibril, dan malaikat Mikail, sesungguhnya Allah musuh kepada orang-orang yang kafir. Elok je Umar kata macam tu. Allah turunkan ayat yang sama, ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 97. Yang seterusnya ayat di dalam surah An-Nisa ayat 65, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Ceritanya, ihtasama rajulani ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqada bainahuma.
Ada dua orang lelaki bergaduh depan Nabi, bergaduh. Dia pun jumpa Nabi, ya Rasulullah, tolong selesaikan masalah kami. Nabi pun selesaikan. Faqala allazi qada alaihi ruddana ila Umar bin Khattab. Ada riwayat sebut jumpa Abu Bakar dulu. Contoh lelaki dengan bergaduh kan, jumpa Nabi. Nabi pun tengok. Nabi kata B betul, A salah. Kau salah, B betul. Aku tak puas hati ya Rasulullah. Nabi kata kalau kau tak puas hati macam mana? Aku nak jumpa Abu Bakar. Jumpa Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, aku bergaduh dengan dia. Abu Bakar kata habis tu kami dah jumpa Nabi dah. Nabi kata macam mana? Nabi kata dia ni betul, aku salah. Abu Bakar kata betul lah. Nabi kata macam tu, yang kau jumpa aku buat apa? Kalau Nabi dah kata macam tu lah. Lah kau pun sama juga kata aku salah. Aku tak puas hati. Kau nak jumpa siapa? Jumpa Umar. Aku pergi jumpa Umar. Cakap masa depan kau pergi jumpa Umar. Dia pergi jumpa Umar. Memang cik penyakit lah Umar ni. Orang Terengganu kata bahan skop. Bahan tanah je dah skop. Dia pun pergi jumpa Umar. Wahai Umar. Umar kata ya. Qada li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadha. Faqala ruddana ila Umar faqala akadzalika qala na'am. Faqala Umar makanakuma hatta akhruj ilaikuma. Dia pun pergi jumpa Umar. Apa hal? Kami berdua ni bergaduh ni. Habis tu kita orang jumpa Nabi, Nabi dah selesaikan. Nabi kata macam mana? Nabi kata dia betul, aku salah. Habis tu aku jumpa Abu Bakar. Abu Bakar kata betul lah. Nabi kata tu, nak kata macam mana lagi? Aku tak puas hati. Sebab tu kau datang jumpa aku tu Mai. Kau jumpa aku nak buat apa? Aku nak tanya pendapat kau, siapa salah? Aku ke dia? Kau tunggu, betul tak? Maka anakku mah, kau tunggu je Umar masuk dalam rumah, keluarkan pedang, keluar azaz, pancung terus bapak ni. Depan-depan saya langsung live. Tak cakap banyak, ada soal siasat, buat laporan, tak ada bid'ah lah ke tuan-tuan. Dia berubah depan rumah tuan-tuan. Kau tengok Umar ni, Allah. Kita ada berani macam tu. Kita sepatutnya kena belajar macam tu tuan-tuan. Kan? Kalau yang dia kata kau salah, dia pun kata kau salah. Habis dia buat apa? Anak tu ustaz tak macam mana? Kau tu betul-betul jangan. Kita taklah ambil apa barang tak ada, kita ambil air panas dia tuan-tuan. Sibak muka dia. Apa ambil raket kelompok tak kepala dia. Fadarab alladhi qala ruddana ila Umar faqatalahu akbar al-akhar. Umar keluar-keluar perempuan zan pancung kepala. Mamak orang lagi kau dia bersepak lagi. Umar dah bunuh kawan aku dia. Faqala ya Rasulullah. Lelaki ni lari bertemu Nabi SAW. Berkata ya Rasulullah, qatala Umar wallahi sahib. Umar bunuh kawan aku. Yang mana? Yang tadi itulah yang tak puas hati tadi tu. Faqal ma kuntu adunnu ayashtari'a Umar ala qatli mu'min. Nabi kata tak mungkin. Mana mungkin Umar berani bunuh orang mukmin? Tak mungkin Umar buat kerja macam tu. Nabi pun terpanjat juga. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Allah turunkan ayat, demi sesungguhnya kamu tidak akan beriman sehinggalah kamu bersetuju apa yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasul. Maknanya lain kali kalau Allah dah kata gitu, Nabi dah kata gitu, kau jangan nak tukar-tukar dah. Kau jangan nak lebih-lebih. Wujud Umar tak hidup zaman sekarang tuan-tuan. Kalau Umar hidup, aku tak tahu lah. Dia tak hidup, kau bilang kepala orang aja. Habis pancung belaka. Apa ramai? Fa'ahdara dama rajul. Maka lelaki yang dibunuh itu darahnya halal. Sebab Allah turunkan ayat, dia ni munafik sebenarnya. Sebab dia ni telah menyanggah apa yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasul. Ayat sikit lagi lah antara ayat, banyak lagi rupanya antara ayat yang Allah Ta'ala turunkan di atas permohonan Umar. Al-istizan fi dukhul wa dhalika annahu dakhala alayhi gulamuhu wa kana naiman faqala Allahumma harim ad-dukhul fanazalat ayat al-istizan. Antaranya lagi ayat berkenaan dengan masuk dalam bilik mak bapak ni Satu hari Umar tidur, Umar dia tidur, dia punya hamba sudah masuk tu pula tak bagi salam, tak ada, main masuk redah macam tu. Umar tengah tidur, woi apa ni? Tak baik orang tengah tidur masuk bilik ni kan. Maka Umar kata, ya Allah, turunkanlah ayat mengharamkan masuk tanpa izin kan. Allah pun turunkan dalam surah An-Nur,
ayat 58 berkenaan dengan ada 3 waktu kan. Anak-anak ni kalau nak masuk bilik mak bapak ketuk dulu, anybody home. Bila waktu ni? Sebelum subuh, lepas zuhur, lepas isyak, ba'da salatul isyak. Kan? Ini semua waktu sensitif belaka. Ni tak, kadang-kadang kita ni kat rumah terlalu liberal. Jangan liberal-liberal lah. Kang anak buka pintu malam, abah bunuh ibu, dia kata. Kata abah bunuh mak dia. Kalau kabur pula dah tu buat laporan polis, pasal polis tak malam tu. Jadi benda-benda macam ni kena berhati-hati ya. Kadang-kadang kita ni biar je. Budak-budak tu pun dia tak tahu, kita ni pun tak tahu. Tak boleh, kena warning, no entry. Ni waktu-waktu ni haram masuk. Tapi gitulah kita Melayu ni tak. Orang kata tak tegas sangat. Kadang-kadang bila main tolak pintu, kram, bapak pula baru tengah exercise. Sekarang kata, tengah smackdown dah boleh. Hara sekali. Jadi kena ajar, dihukum. Dihukum, kena kabur budak ni. Nak masuk, dia bagi salam. Kadang-kadang tak ada benda pun. Kadang bapak tu tidur selak pedal sekali. Anak masuk, kalau kamu budak tu kan. Jadi benda-benda aib belaka ni. Kalau yang masuk tu umur 1 setahun, 2 tahun tu boleh tahan ke? Kalau dah masuk pada balik tu banyak cerita kan. Okey tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang, sambungan ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan di atas permohonan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم إنك عفو كريم جواد حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. تكبير الله أكبر.